Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk yang pertama bahagian akhlak Islamiah, iaitu malu perisai iman. 184. Okey, pertamanya ialah kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan malu. Dan kita boleh bahagikan maksud ini kepada dua bahagian. Yang pertama dari segi bahasa, yang kedua dari segi istilah. Dari segi bahasa bermaksud kembali kepada fitrah, perasaan fitrah sesegan. Fitrah maksudnya semula jadi. Manakala dari segi istilah ialah berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Ini bermaksud kalau kita merasa malu, merasa segan atau merasa tak suka apabila melakukan sesuatu perkara yang buruk, sesuatu perkara yang keji, sebab kita tak nak orang kata kat kita, orang hina kita, orang mengata kita. Itu tandanya kita ada perasaan malu. Sebenarnya anak-anak, sifat malu ini adalah satu sifat yang sangat mulia. Sebab banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis, iaitu dalil nakli yang menyebut tentang kebaikan pun kelebihan orang yang bersifat malu. Yang pertamanya ialah dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW menyebut, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya. Maksudnya sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak Islam adalah sifat malu. Jadi ini pentingnya sifat malu kepada kita sebagai orang Islam. Dan di dalam Islam dalam bahasa Arab, malu ini disebutkan sebagai al-haya'u. Yang kedua ialah berdasarkan pada hadis Rasulullah yang menyebutkan inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinah. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Ini bermaksud kalau kita ada sifat malu, kita akan dimuliakan oleh manusia dan kita akan mendapat ketenangan jiwa. Yang ketiga, dalam hadis Nabi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita ada sifat malu, kita sentiasa berhati-hati untuk melakukan sesuatu perkara. Kemudian dalam hadis juga Nabi menyebutkan iman itu ada 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Ini menunjukkan bahawasanya sifat malu adalah sifat yang sangat penting bagi kita orang Islam. Satu lagi, dalam hadis Rasulullah menyebutkan sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Jadi daripada hadis-hadis yang disebutkan di sini menunjukkan bahawasanya sifat malu merupakan cerminan maruah diri kita sebagai seorang Islam, anak. Jika seseorang telah hilang sifat malu, maka hilanglah maruah diri dan akan melakukan segala dosa. Dan malu merupakan adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulia seseorang Islam. Jadi sebagai seorang Islam, kita sepatutnya ada sifat malu untuk melakukan sesuatu perkara yang keji. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat malu dalam Al-Quran. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Maksudnya, kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Okey, seterusnya kita sambung kepada contoh sifat malu amalan Rasulullah SAW. Sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah melakukan banyak
ibadat kerana sifat malu baginda kepada Allah SWT dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, "Afala akunu abdan syakura?" Maksudnya, adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Jadi anak-anak sekalian, di sini bermaksud Rasulullah tu dia rasa malu kepada Allah dengan nikmat yang banyak yang Allah kurniakan. Jadi dia sanggup melakukan ibadat sehingga bengkak kakinya. Padahal kita semua tahu bahawasanya baginda adalah semulia-mulia manusia yang tidak ada dosa dan baginda telah dijamin masuk syurga. Tapi baginda sentiasa melakukan ibadah kerana baginda bersyukur dan baginda rasa malu kepada Allah. Itu bermaksud bahawasanya malu adalah sifat yang perlu kita amalkan sebagai manusia. Okey, kita teruskan kepada sifat malu yang dituntut. Maksudnya ialah kita perlu ada sifat malu sini. Dalam keadaan-keadaan tertentu kita kena ada sifat malu. Iaitu yang pertamanya ialah melakukan perkara maksiat dan perkara yang diharamkan. Contohnya seperti berjudi, rasa malu, malu untuk mengumpat dan malu untuk mengutuk rakan. Jadi sepatutnya kita memang perlu ada rasa malu. Kalau terfikir untuk melakukan perkara-perkara haram, perkara-perkara maksiat, jangan buat. Rasa malu je nak buat perkara-perkara tersebut. Yang kedua ialah malu melanggar perintah Allah, seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di khalayak ramai pada siang hari pada bulan Ramadan. Jadi kita sepatutnya rasa malu apabila melanggar perintah Allah, tidak sembahyang, tidak berpuasa dan sebagainya. Jadi jangan kita rasa bangga pula kalau kita melanggar perintah Allah. Kemudian yang ketiga ialah malu meninggalkan perkara-perkara sunat, seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Maksudnya di sini ialah apabila kita nak melakukan perkara-perkara sunat tu kita rasa macam malu. Okey, jadi perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Nak sembahyang sunat rasa tak naklah, malu. Kalau kawan kita ada masalah, malulah nak menderma. Ini adalah antara malu yang tidak sepatutnya berlaku lah. Sepatutnya kita rasa macam nak buat perkara-perkara yang sunat. Yang keempat ialah malu melakukan perkara-perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong dan bercakap perkara-perkara yang tidak sopan. Okey, ini adalah antara contoh-contoh sifat malu yang dituntut oleh Islam. Okey, kita akan sambung lagi tajuk ni dalam video Ustazah yang seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.